warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua di rumah. Kembali lagi dengan saya Tia Arifin di talk show bersama Tia, Kupas Kupas Kupas, yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Oke, kepada semua, ya ampun, sebenarnya Tia sangat-sangat rindu sekali dengan kehadiran Anda semua di sini, membawakan talk show bersama Tia, kan? And tak juga terlambat untuk Tia dan segenap tim bersama Tia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada anda semua yang merayakan, semua rakyat Malaysia, Singapura dan juga rakyat Islam di dunia. Semoga dengan menyambut Hari Raya Idul Adha yang telah kita sambut, kita boleh belajar tentang arti pengorbanan. Okey, so semua, wow, rasanya dah raya-raya ni kan kita masih dalam mood beraya walaupun dah lepas beberapa hari. Siapa di sini yang masih makan lemang? Siapa sini yang masih makan rendang? Tia sejujurnya Tia masih makan sup tulang. Ya Allah, sup tulang iga tu sedap sangat. Tia sangat favorite sangat. Siapa yang sama macam Tia yang masih menyantap makanan raya? Cuba komen di bawah. Siapa yang di rumahnya masih ada sup daging? Ya Allah, kan sangat sedap, alhamdulillah. Okey, dan juga Tia sebenarnya sangat rindu sekali dengan anda, para penonton setia bersama Tia yang selalu menunggu, yang selalu support, dan anda juga boleh share this talk show, share kepada semua kawan-kawan, family kan, dan juga kawan-kawan yang ingin mendapatkan inspirasi yang akan di-share oleh wanita-wanita spesial. Pastinya di bersama Tia kali ini. Okey, share dulu karena tamu pada malam ini, kita akan kupas ya. Kita akan kupas, pasti ada dah tahu, mungkin yang belum tahu. Sabar. Kerana Tia nak announce dulu pemenang yang bertuah untuk memenangi hadiah di episod 2 minggu hadapan. So, mereka adalah yang memenangi, yang berjaya menjawab pertanyaan dengan benar melalui Telegram channel Tia Arifin. Okey, so Tia nak ucapkan tahniah kepada anda boleh melihat di layar TV, dan Tia ucapkan tahniah kepada Aten DIY. Okey, ini dia soalannya. Wulandari mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah lelaki dan perempuan. Lengkap Aten menjawab. So tahniah kepada Aten yang berjaya mendapatkan mystery box yang berisi iaitu jus mutiara dan lain-lain gift lainnya yang kita akan post sebentar lagi. Alright. Dan juga hari ini pastinya setiap episod bersama Tia akan menghadirkan hadiah-hadiah menarik untuk anda yang berjaya menjawab soalan yang dengan benar. Okey, yang kita akan bagi tahu jawapan soalannya di akhir acara. So, apakah itu? Apakah hadiahnya? Hadiahnya untuk malam ini adalah, siapa yang nak tahu? Kan, jangan risau sebagai orang-orang yang tak menang kan. Jangan risau kerana you guys boleh ada peluang untuk menang pada malam ini. Siapa yang nak tahu? Ini lain sedikit ya. Lain sedikit. Bukannya special box. Okey? Bukan special box tetapi special. Kita nak tengok. Okey. So, pemenang untuk di episod kali ini adalah dia akan memilih 10 orang yang dia akan kongsikan mengisi top up anda 10 orang. Dia akan bagi RM10 setiap orang. So bagi anda, kerana Tia sangat appreciate kepada anda yang melihat bersama Tia, anda memerlukan top up internet kan. So that's why lah kita bagi top up 10 orang yang bertuah untuk dapat RM10. Macam mana caranya? Jangan risau, nanti akhir acara you guys boleh masuk ke Telegram channel Tia Arifin, pantengin sampai akhir acara nanti. Dia akan buka soalan and you jawab dekat situ. Okey? Jelas? Baik. So semua, sebelum Tia nak berbicara tentang wanita yang spesial yang akan bersama dengan kita di episod pada hari ini, Tia nak kongsikan salah satu video yang Tia dapat daripada pengamal wanita mutiara yang telah share dengan Tia pada semalam. So mari kita nak dengar apa kata mereka tentang jus mutiara. Hai, Assalamualaikum. Saya Kasum nak bagi tahu apa rasa Kasum dalam pantang dulu dengan sekarang. Apa yang Kasum amalkan adalah jus mutiara. Okey, masa dalam pantang dulu Kasum ni group feeding memang tak banyak. Memang kurang sikit lah.
Lepas tu amalkan ni, alhamdulillah susu badan banyak. Lepas tu tak adalah rasa letih-letih ni. Bangun pagi okey je. Segar badan pun rasa ringan. Lepas tu nak membuang air besar pun senang. Nak melawas. Sebab dulu masa dalam pantang yang nombor 2, Adila tu, saya sembelit. Yang nombor 3 ni alhamdulillah. Mengamalkan mutiara saja. Tak ada sembelit lagi. Thank you so much kepada wanita-wanita yang telah kongsi hasiat mutiara kepada kita semua di sini. Alright. Wah, luar biasa. Okay, so semua pada anda kan yang tertanya-tanya siapakah tokoh atau siapakah yang akan bersama dengan kita pula pada hari ini? Siapakah yang dah tahu? Cuba komen siapakah agak-agaknya ya? Tidak baca. Adakah you guys dah tahu? Adakah masih bertanya-tanya lagi? Wow. Ada tanya dah tahu dah. Okey. Siapakah agak-agak tamu atau wanita yang sangat special yang akan jemput pada malam ini? Dah tahu? Cuba komen siapakah beliau? Siapakah seorang wanita yang sangat spesial? Wow, tahu. Ada yang tahu. Tahu. Siapakah? Okey, komen. Ustazah. Wow. Dan kita nak berbicara mengenai bintang tamu pada malam ini. Beliau adalah seorang yang wanita muda, wanita yang muda yang memiliki prestasi yang luar biasa. Dan beliau ni adalah sebenarnya bukan hanya di Malaysia saja yang banyak menggemari, akan tetapi di Indonesia juga banyak yang menggemari beliau. Kerana setelah Tia bagi tahu kita akan menjumpa wanita spesial ni, banyak peminat Tia daripada Indonesia cakap, saya ngefans. Dan menurut Tia, beliau adalah banyak sebenarnya kongsi tips-tips yang beliau nak kita kongsikan di bersama Tia, kan? Macam mana perjalanan beliau boleh mendapat satu kejayaan, prestasi antarabangsa dengan umur yang sangat muda. Dan dengan prestasi yang seperti kita tahu, kan, beliau adalah pemenang tilawah antarabangsa pada tahun 2019. Ya, betul sekali. Bersama dengan Tia pada episod kali ini iaitu Farhatul yang akan bersama dengan kita pada malam ini. Siapa yang tak sabar dia akan menjemput Farhatul di malam ini bersama Tia. Ya Allah, Tia pun nak tahu juga sebenarnya apa rahsianya. Macam mana anak muda boleh mencintai Al-Quran dengan begitu dalam. Boleh melantunkan Al-Quran dengan lagu, dengan lantunan yang sangat luar biasa. Siapa yang rasa nak bertanya atau rasa macam penasaran, agak-agak apa pertanyaan yang kalian nak tanya? Cek. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Hai Farha. Hai, apa khabar Kak Tia? Alhamdulillah baik. Farha sehat? Sihat, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah Farha, sebelum itu nak ucapkan terima kasih banyak kerana Farha dah sudi untuk sharing dekat bersama Tia pada malam ini. Ya, terima kasih juga sudi ajak Farha bersama-sama dalam program ini. InsyaAllah. Dan juga Farha, Tia ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha. Kan? Tak salah untuk ucapkan. Ya, selamat Hari Raya Kak Tia. Dan tadi saya nampak sedikit promo untuk ni kan, mutiara sangat-sangat nampak menyelerakan. Ya, nanti kita bagi Farha ya. Terpasti kan. Okey, Farha Raya macam mana? So far okey. Dekat mana Farha Raya Idul Adha? Okey je, Alhamdulillah. So far memang yelah masing-masing semua dekat rumah sendiri kan. Raya pun raya pertama je, lepas tu raya kedua ketiga macam biasalah normal dah buat kerja dah normal, dan kan sebagainya. Baik. Alright, so Tia tahu Alhamdulillah dekat sini kan, dekat follower Tia dengan follower yang mendengar, ramai dah kenal Farha. Tapi alangkah baiknya untuk kepada semua, mungkin ada lagi yang follower Tia yang mungkin tak tahu lagi tentang Farha. Tia nak kenalkan Farha ni adalah seorang anak muda yang sekarang berusia 21 tahun. Okay? Lahir tahun 2000. Tia rasa macam, ya Allah, Tia sudah tua dah. Muda lagi. Muda lagi kan. Dan juga Farha, Tia pula tahu ya, Farha adalah anak bungsu daripada 5 saudara. Betul tak? Ya, betul. Kan.
Okay, Farha boleh share lah sedikit banyak tentang Farha dekat sini. Sedikit perkenalan lah untuk mereka sana yang mungkin belum mengenali Farha. Okey, terima kasih. Okey. Jadi sedikit perkongsian yang boleh Farha kongsi. Nama Farha, nama panjang Nur Farhatul Fairuza binti Manut. Selalu orang panggil nama Farha je lah, Farha. Dan sekarang berusia 21 tahun. Farha ada 5 orang adik-beradik. Dan Farha anak ke-5, anak bongsu lah. Anak bungsu. Okay, so Farha, okay. Macam kita tahu kan, always wanita-wanita yang berada dekat bersama Tia, mereka adalah wanita yang sangat memberikan inspirasi kepada ramai orang. Tak kisah tua, muda ke kan, atau lelaki ke kan. Dan Farha adalah seorang yang Tia tengok banyak menjadi perbincangan sebagai wanita-wanita muda. Kan, Farha alhamdulillah memenangi juara internasional antarabangsa pada tahun 2019. Ya. Ya, masa tu kan Farha adalah seorang pemenang tilawah kan. So, macam mana boleh Farha boleh berada dekat tahap tersebut? Boleh menjadi seorang juara? Kan apa sebenarnya yang mungkin Farha boleh share kat sini, apa sebenarnya family Farha, ibu ayah Farha terapkan daripada kecil kan? Kenapa Farha boleh jadi seorang anak muda yang mencintai Al-Quran dengan sangat-sangat luar biasa? InsyaAllah. Okay. Jadi pertama sekali Alhamdulillah Farha sangat bersyukur kepada Allah SWT sebab Farha dikurniakan ibu ayah yang memang ada asas tentang Al-Quran dan mereka ni juga seorang qori dan qori'ah. Jadi mak dan arwah ayah Farha memang daripada kecil lagi, daripada kita orang kecil lagi, Alhamdulillah kami semua adik-beradik 5 orang tu dapat baca Al-Quran dengan bertaranum. Jadi mak dan arwah ayah selalu dedahkan daripada kecil lagi. Daripada umur 6 tahun dah pandai melagukan Al-Quran. Jadi pada masa tu Farha ingat lagi arwah abah dan mak selalu bawa kami ke pertandingan Al-Quran, ke kursus-kursus bacaan Al-Quran. Jadi dekat situ sebenarnya kami pun tak tahu sangatlah tentang lagu-lagu bacaan Al-Quran semua tu. Tapi disebabkan arwah ayah dan mak selalu bagi pendedahan, jadi Alhamdulillah kami banyak belajar dan sedikit sebanyak orang kata sebenarnya ibu dan bapa kita kan memang nakkan anaknya yang terbaik. Kadang-kadang ada orang cakap macam yelah ibu ayah kita memaksa kita untuk melakukan satu benda tu. Jadi sebenarnya nak kata ibu ayah kita memang nakkan yang terbaik untuk anaknya. Macam Farha dulu pun Farha bukanlah minat terus dalam bidang Al-Quran. Tak. Jadi sebenarnya mereka memaksa kita untuk dekat dengan Al-Quran supaya kita lebih berjaya. Dan Alhamdulillah rezeki Farha lah pada tahun 2019. Wow. So maksudnya adalah kalau Tia tengok balik, ada sedikit paksaan masa kecil tu macam tu. Bukannya Farha suka macam tu. Ya betul. Biasalah kan Macam macam contoh macam masa kecil kan, kita kan suka macam main-main kat luar, main basikal apa semua. Jadi apa yang saya lihat ibu dan arwah Farha buat adalah mereka meletakkan satu syarat tau. Syarat macam contoh sebelum main tu, sebelum keluar bermain, kena mengaji dulu. Mengaji dulu. Jangan buat benda-benda lain lah macam tu. Barulah boleh main kat luar. Jadi setiap hari? Bolehlah setiap hari juga tapi selepas solat lah selalunya. Selepas solat maghrib ke macam tu. Wow, luar biasa. Jadi faham itu daripada umur 6 tahun lagi? Ya, daripada kecil lagi dan kami selalu solat orang kata apa? Solat berjemaah. Dan itulah yang diterapkan dengan keluarga Farha, Alhamdulillah. Alhamdulillah, wah luar biasa ya. Dari kecil lagi hinggalah Alhamdulillah dah besar macam ni. Sebenarnya dia sangat suka lah. Sebenarnya orang tua ni kan macam ibu dan juga arwah ayah Farha ajar. Dari kecil memang kita kena bagi tahu. Kalau orang tua tak bagi tahu, dia takkan tahu apa yang kena buat. Kan dia kena dilorongkan benda tu kan. Betul. Mungkin awal-awal anak ada yang tak terima tapi kalau dia terbiasa, lama-lama dia akan dah terbiasa untuk membaca. Ya betul. Macam mak saya selalu cakap daripada kepaksaan tu lah InsyaAllah benda tu jadi kebiasaan dan insyaAllah dia akan jadi biasalah untuk diri kita sendiri.
Wow, luar biasa. Okey Farah, kalau misalkan Farah masa share awal-awal kecil-kecil kan, berapa lama lah durasi untuk ibu dan juga awak ayah mengajar? Kau kena berapa lama mengaji tu? Adakah ada masa yang jangka manja? Lama ke tidak? Karena Tia pun nak belajar juga ni untuk Arif dan Ara. Dan Masya semua Allah. kasih ibu kan. Ibu kasih saya tahu naklah anak kita jadi macam orang yang boleh pandai Al-Quran kan. Luar biasa. Berapa lama kalau ibu ayah Farah, awak ayah ajar? Berapa lama? Maksudnya berapa tahun Du- ataupun lama belajar tu? Lama belajar macam sekali mengaji tu berapa lama? Berapa 30 minit ke? Oh, okey. Atau Jadi selalunya benda paling basic lah kan, paling basic yang kami lakukan masa kecil dulu selepas solat. Selalu kalau selepas solat kan kita, yelah kadang-kadang ada orang dia terus pergi je masing-masing buat haluan tersendiri kan. Jadi selalunya lepas solat tu duduk dulu, ramai-ramai duduk sama-sama, lepas tu mengaji terus. Mengaji dalam satu muka surat pun dah cukup kalau itu paling minimum. Jadi biasanya dalam 15 minit pun dah okey. Yang penting istiqomah. wow, istiqomah, sangat setuju sekali. Wow. So, benda tu akan berlangsung lagi sampai sekarang atau macam mana? Tu Farah dah boleh mengaji sendiri? Okey. Kebiasaan tu? Alhamdulillah tapi sekarang lainlah daripada dulu sebab dulu abang kakak Farah semua ada yang belum kahwin, ada yang dah kahwin tapi boleh berkumpul lagi lah. Tapi sekarang dah lain sebab Farah nak bongsu dan Farah saja yang belum kahwin. Masing-masing dah kahwin. Jadi so dah duduk kat rumah sendirilah. Alah, Tak ada kesian Farah. So, Farah sekarang tinggal dengan siapa? dengan mak je. Dua Dengan orang. maknya. Dua orang, faham. So, okay. So, Farah, apa namanya, tu semua kan, adik-beradik, kakak-kakak Farah dah didedahkan oleh orang tua Farah dan juga arwah ayah dengan Al-Quran sejak awal. Kalau kita tengok kat sini kan, dah macam dan itulah yang membuatkan Farah sampai sekarang kan. Okay Farah, kalau kita ingat remind balik kan, siapa sebenarnya Farah tak macam Farah menjadi seorang juara kan antarabangsa. Siapa yang menjadikan inspirasi Farah? Padahal sebenarnya Farah boleh je memilih untuk just mengaji je, tak payah nak sampai jadi juara. Tapi Farah memilih untuk jadi juara. Siapakah sumber semangat Farah tersebut? Okey. Jadi sebenarnya kejayaan juara tu bagi Farah itu semuanya rezeki daripada Allah SWT. Sebab Farah sendiri pun memang tak sangka sebab sebenarnya first masuk pertandingan tu kita letak dalam hati kita itu kita nak cari pengalaman lah kan, pengalaman dan kita nak cari satu ilmu barulah untuk kita masuk dalam pertandingan tu. Tapi Alhamdulillah Allah bagi rezeki yang awal untuk Farah dan Alhamdulillah lah apa orang kata idola yang Farah letakkan yang pertama memang mak ayah lah. Mak ayah tu sebab mak ayah kita yang tahu kan kita macam mana. Jadi mak ayah ni mereka pun dulu pernah berjaya juga dan Farah memang selalu mencontohi ibu ayah Farah sendiri dan selain tu guru-guru Farah yang berjaya, yang semua guru-guru Farah memang Farah idolakan lah selain ibu dan ayah. Itulah yang Farah inspirasikan. Wow, so Farhan nak membalaslah jasa-jasa mereka dengan pencapaian Farhan ni macam tu, membanggakan mereka. Betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow. Okey Farha, macam kita tahu kan, Farha dah bersama dengan ibu kan. Dan kalau boleh tahu, ayah Farha meninggal Farha dalam umur berapa? Okey, ayah Farha meninggal pada umur Farha Form 5, 2017. Jadi pada tahun 2019 tu Alhamdulillah masa tu lah kejayaan yang Farah dapat. Tapi apa yang Farah nak cerita sebenarnya ini cerita sedih sikit lah kan. Jadi pada tahun 2019 tu kita pun tak sangka yang kita masuk tu dapat rezeki dan sebenarnya perkara yang paling Farah gembira adalah bila Farah dapat tunaikan permintaan ataupun impian ayah. Impian arwah ayah. Sebab dulu sebelum ayah meninggal, dia ada bagi tahu bahawa dia teringin sangat anak yang berjaya, anak dia boleh masuk TV, berjaya dalam arena tilawah ni. Jadi Alhamdulillah Farah rasa kejayaan Farah ni disebabkan arwah ayah Farah dulu banyak berdoa dan mak Farah.
dan semua di sekeliling Farha sangat-sangat baik. Jadi sebenarnya kejayaan Farha tu bukan disebabkan Farha tapi disebabkan orang sekeliling kita. Jadi itulah. Wow, so sebenarnya Abah Farha, Big Y Farha tu adalah seorang arwah ayah Farha yang beliau memang nak sebenarnya kan. Seorang anak yang boleh membanggakan beliau sampai dengan influence yang baik kan. And Ya, Farha dah betul. menggunakan benda tu. Apa perasaan Farha masa tu? Kan maksudnya benda tu memang sebenarnya abang ayah memang nak benda tu, tapi apa feeling Farha setelah tahu macam ada tak rasa macam oh andalah kalau misalnya ayah arwah Farha ada, so maybe beliau lah yang boleh Farha bagi tunjuk. Apa feeling Farha masa tu? Kalau Tia maybe Tia ada rasa macam tak boleh nak kontrol kalau Tia sendiri kan, kita perempuan kan, tapi Farha sendiri macam mana? Okey, kalau macam Farha, apa yang Farha rasa pada masa tu memang sangat sedih. Sebenarnya perasaan tu bercampur bau tau, sebab benda tu itu perasaan gembira ada, perasaan sedih ada, macam-macam ada. Jadi apa yang Farha rasa adalah pertama Farha rasa syukur sebab Farha rasa puas sebab apa, arwah ayah Farha dah ajar Farha dengan sangat-sangat bagus, dengan sangat-sangat baik. Jadi Farha sangat selalu berdoa pada Allah supaya sedikit sebanyak ilmu Al-Quran yang selama ni Farha berikan ataupun Farha kongsi kepada anak-anak muda yang lain di luar sana, arwah ayah Farha dan mak Farha pun dapat juga saham pahala, macam tu. Wow. Macamnya lah kan, anak-anak yang kita sebagai seorang tua kan, banyak kasi mungkin yang dengar apa kau kepada Farha, kita pasti nak anak yang soleh dan soleha kan. Dan anak soleh dan soleha adalah sebenarnya doa mereka, dan juga mereka ni akan membawakan kita untuk memudahkan doa-doa dan juga menarikkan kita nanti insya-Allah dekat syurga nanti kan, anak yang soleh dan soleha kan. Dan Tia yakin arwah ayah Farha pasti bangga dekat sana, dan pasti beliau tahu kan macam mana kejayaan Farha telah menjawab doa-doa dan juga impian arwah ayah Farha kan. Betul. Wow, okay Farha. So Farha ada tak, Farha kan masih muda ni kan, kata nak share Farha masih muda kan, apalagi umur 19 tahun, sekarang 20 tahun, 21 tahun. Kawan-kawan sebenarnya ada yang macam nak ajak lepak, atau mungkin kebanyakan umur macam ni Farha, sebenarnya tak ramai, maybe Tia rasa lah Tia rasa tak ramai yang orang sadar, sebenarnya sadar awal tentang Al-Quran kan. Kebanyakan kalau orang nak tengok macam okay, dia boleh membaca tapi mendalam itu mungkin minat tu cukup kurang kan. Macam mana pula Farha kan, atau Farha menghadapi maybe ada kawan-kawan nak okay jom kita main je, kita lepak, tak apalah nantilah dulu mengaji, contohlah ada tak kawan-kawan Farha macam tu? Ya, mesti ada. Jadi apa yang Farha nak kongsi, biasalah kan anak-anak muda ni jiwa dia lain tau. Jiwa dia nak pembaharuan dan satu benda yang bebas lah, dia nak buat apa saja kan. Jadi macam Farha pun mesti ada perasaan macam tu. Farha pun sama juga macam anak-anak muda yang lain. Macam apa yang Farha boleh kongsi sebenarnya, nak cerita dekat sini. Masa dulu Farha muda-muda tu, umur muda-muda dalam, tapi Farha sekarang masih muda lah. Umur dalam sekolah menengah lah, muda lagi lah macam tu. Masa tu Farha minat juga K-pop, minat Korea, sama je anak-anak muda yang lain kan. Cumanya apa yang Farha buat, start daripada masa tu Farha ingat lagi masa kecil, masa sekolah menengah, Farha setiap malam Farha stay up untuk tengok cerita Korea, untuk tengok Running Man lah, apalah, memang betul lah pada waktu tu. Okay, jadi tiba-tiba satu malam tu Farha terfikir sejenak macam setiap malam aku macam ni, apa benda yang aku dapat kan. Macam sebenarnya yelah, kehidupan ni kita kena improvekan diri, tak adalah dalam satu kelompok tu je. Jadi apa yang Farha buat, Farha cuba untuk hilangkan rasa minat dalam K-pop tu, cuba jauhkan. Sebab mak dan arwah abah pun marah-marah jugalah kan. Jadi Farha cuba untuk mendekati kawan-kawan yang baik dan guru-guru Al-Quran. Dan masa tu Farha baru sedar bahawa apa yang Farha lakukan ni sangat buang masa. Jadi
sebenarnya bila Farah fikir balik, masa muda kita ni lah, kita patut gunakan dengan sebaiknya. Sebab bila masa tua nanti, takut kita dah tak larat, kita dah tak ada masa dah. Yelah susah lah kan. Jadi masa muda ni kita ada tenaga, kita ada peluang, kita gunakan dengan sebaiknya dan kita gunakan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Macam tu. Wow, sangat sangat matang Farha ya. So kalau dulu Farha boleh menghabiskan masa tengok K-drama tu berapa jam kalau malam-malam? Habis masa dalam 2-3 jam, 2 jam macam tu lah. Alah, tak lama lah tu, tak lama. Sebenarnya tu normal biasa tu Farha. Ada orang sampai pagi tau. Dia pun dulu pun suka juga Korea. Kalau tengok tu dia tak boleh lepas kan. Tak boleh lepas kan, ya Allah. Memang best kan. Tapi yelah kita betul sekali kata Farha. Dia akan memperlekakan kita kan. Tengok Korea kan. Lagi-lagi semua K-pop tu kan. Aduh macam mana nak tengok kan. So betul. Dia akan buang masa kan. And sangat-sangat betul kan. So kalau kita muda-muda ni dah boleh apa namanya buat benda yang terbaik. So kenapa kita tak mulakan daripada sekarang kan. Ya betul. Dan apa yang Farah boleh cakap kat sini macam tak adalah Farah nak salahkan K-pop tu, tapi kita boleh. Cumanya kita kena bahagikan masa dengan baik. Kita cuba buat jadual ke, kita buat timetable untuk kita bahagikan masa. Sebab masa kita ni sangat berharga. Bagaikan pedang yang kalau kita tak gunakan dengan sebaiknya, masa tu memang rugilah. Macam tu. Ya betul kan. Dia akan membunuh kita pula kan. Ya. Okay, so Farha katakan ada timetable kan. Macam mana Farha punya harian? Macam pagi Farha buat apa kan? Siapa sini nak tahu apa seorang Farha yang setiap hari tu kan, kita tahu apa amalan mungkin kan yang Farha biasa buat sekarang ni kan. Selepas Farha menjadi seorang juara, apa yang Farha tetap konsisten lakukan kan di rumah, lagi masa PKP macam sekarang? Okay. Bangun pagi, macam mana? Dia pagi dengan tidur, kita nak tahu. Okay, jadi apa yang Farah boleh kongsi, timetable Farah biasa je, sama je macam orang lain. Cumanya apa yang Farah memang sangat tekankan adalah pada waktu pagi. Pada waktu pagi tu selalunya Farah tengok ramai anak muda yang bangun lambat, lepas tu dia tidur terus kan, tidur balik. Jadi itu satu perkara yang sangat merugikan. Sebab apa? Pada waktu pagi itulah rahmat banyak Allah turunkan. Jadi kita kena ambil peluang tu pada waktu pagi. Pada waktu pagi kita bangun awal dan kita berdoa pada Allah. Kita cuba dekatkan diri pada Allah. InsyaAllah Allah pemudahkan urusan kita dari pagi sampailah malam dan hari keesokannya. Jadi timetable Farha ni seorang pelajar. Sama je macam pelajar-pelajar lain. Jadi Farha sekarang sambung di universiti. Jadi memang sangat sibuk lah dari pagi sampai ke petang kelas. Dan waktu malam tu memang Farha ambil masa untuk berlatih tilawah lah. Sebab kadang-kadang kita tak ada masa untuk berlatih. Dan macam tu lah rutin harian. Dan pada waktu lapang Farha memang baca buku yang apa yang tentang Al-Quran lah. Itulah yang Farha buat. So Farha memperbanyak masa Farha yang kosong tu untuk belajar lagi tilawah. Kenapa Farha nak kena belajar Pak? Bukan Farha dah jadi juara apa? Jadi sebenarnya kat sini memang kadang-kadang ada juga yang bertanya sebab dah Johan kan dah menang, kenapa kena belajar lagi. Jadi sebenarnya apa yang nak kongsi sebenarnya kita Farha pun bila orang kata dah menang tu, sebenarnya Farha letakkan diri Farha ni itu rezeki. Jadi sebenarnya Farha banyak lagi ilmu-ilmu lain yang Farha tak ada dan Farha cuba untuk cari. Sebab yelah bukannya nak kata menang tu semua terus pandai kan. Sebenarnya ada lagi ilmu yang masih kita kena cari lagi. Macam itulah. Wow, Farha kenapa umur Farha yang masih muda ya. Dan dia tengok macam mungkin dekat sini pun yang mendengar pun setuju Farha mempunyai jiwa dan juga diri yang sangat matang kan. Adakah kematangan Farha ni Farha melihat kedua orang tua Farha atau Farha mungkin juga ada banyak spend time dengan membaca buku, macam mana cara jadi orang berjaya kan, buku Grow and Rich atau apa, macam mana Farha boleh belajar, boleh jadi macam Farha sekarang?
InsyaAllah. Okay, jadi sebenarnya Farha sama je sebenarnya dengan anak muda lain. Cumanya apa yang membuatkan Farha rasa betul-betul pada orang kata apa belajar betul-betul sebab Farha rasa sebab Farha ramai kawan-kawan yang dewasa. Farha dia dapat vibe. Oh. Jadi sebab Farha banyak orang kata bersama-sama dengan orang yang matang mungkin sebab Farha pun ada banyak program yang Farha ikuti. Jadi dari situ Farha belajar. Dari situ Farha ambil kadang-kadang orang-orang yang lebih dewasa ni banyak bagi nasihat kan. Jadi kadang-kadang kita fikir dan kita kata betul juga tu. Jadi kita cuba untuk berubah dan kita cuba untuk membuat yang terbaik lah untuk diri sendiri juga. Wow, so Farha, so that's why Farha punya sekeliling tu adalah kebanyakan orang-orang yang dah pengalaman, dah lagi dewasa daripada Farha. So benda tu terpengaruh juga dengan Farha, macam tu ya? Ya betul. Betul. So, Kak Sintia pun setuju juga kerana circle tu akan mempengaruhi kita. Kalau kita circle dengan orang yang contoh pengembala sapi, kita pun akan sedikit banyak bawa sapi kan. Tapi kalau kita circle kita adalah penjual minyak wangi, so sedikit banyak kita akan tempias juga wanginya kan. Dah Ya, faham memilih circle yang betul. Mm-mm. Faham. Farha tak Farha macam cobaan, cabaran Farha kan. Jadi seorang juara. Cabaran contoh mungkin cabarannya Farha kena mungkin kena belajar terlalu kuat kan, atau cabaran Farha tak ada masa untuk diri Farha, me time Farha masa tu. Ada tak cabaran yang Farha lalui proses untuk nak jadi juara tu? Okay, cabaran tu memang sentiasa ada sebab setiap orang mesti ada orang kata apa kesusahan yang tersendiri, cabaran yang tersendiri. Macam Farha, cabaran Farha adalah macam mana nak istiqomah dalam bertaranum dan bertilawah Al-Quran ni. Sebab istiqomah tu adalah satu benda yang sangat susah. Lagi-lagi dalam bidang agama kan. Dan masing-masing pun tahu bila bidang agama ni banyak pengaruh-pengaruh luar, pengaruh macam-macam pengaruh dekat luar sana yang cuba untuk menarik kita kepada benda-benda yang ni kan. Jadi kita kena sentiasa istiqomah dan kita cuba untuk cari kawan-kawan yang baik, yang contoh macam para ulama di luar sana, guru-guru yang banyak pengalaman, banyak ilmu. Kita kena bersama-sama dengan mereka. Kita tak boleh kita-kita je, kita kena open minded dan kita kena bersama-sama dengan mereka. Sebab yelah orang kata dekat dalam dunia ni ilmu ni sangat-sangat luas. Jadi kita kena belajar dan belajar macam tu. Faham. So Farha memilih untuk mendekatkan dengan orang yang betul supaya Farha tak terlena dengan cabaran-cabaran tu atau gangguan atau godaan daripada luar macam tu. Ya betul. Ada contoh apa Farha kau boleh share? Contoh cabarannya contoh lah ada orang mungkin kalau Farha pernah satu kisah yang mungkin Farha diajak lepak ke, terus Farha okay tak apa saya ada kelas ni dengan ini, macam tu ke cara Farha untuk menolak cabaran tu ke macam mana? Cara menolak macam cara kalau member. Okay. Apa yang Farha bisa buat? Biasa buat adalah yelah mungkin orang pun tahu sebab Farha banyak program juga di luar sana. Kadang-kadang itu juga alasan salah satunya. Dan mungkin kita boleh cakap slow talk lah sebab yelah dia pun tahu kan kita macam mana, jadi dia okey je sebenarnya sebab kawan-kawan Farha ni semua positif alhamdulillah. Alhamdulillah kan, luar biasa. Okay. So Farha, macam Farha kan dah seorang pelantun tilawah kan. Apa yang Farha tak pantang larang yang mungkin Farha tak boleh buat, atau mungkin kalau nak suara nak merdu tu nak kena makan kunyit ke atau apa? Kalau macam Agnes Monica penyanyi, dia makan kencur tau. Kebanyakan macam Aiti juga kalau nak suara bagus dia makan kencur kan. Tapi macam Farha sendiri kan nak menjadi seorang tilawah suara panjang merdu tu, apa yang Farha pantang larang tu? Siapa sih nak tahu, boleh komen kan. So kita boleh belajar dari sekarang. Masya Allah, pantang larang ya. Sebenarnya Farha tak adalah berpantang sangat, macam belasah je semua makanan kan. Cumanya apa yang Farha amalkan lah sikit sebanyak, bila dah nak masuk tilawah ataupun pertandingan dah nak bermula, Farha selalu stop, bukanlah, macam kurangkanlah minuman yang berais. Minuman berais. Kenapa Farha? Kenapa? Sebab air ni
Ais ni kata Guru Farha dia adalah perosak suara tau sebenarnya. Sebab Oh, ais memang sedap kan. Cumanya kita memang kena jaga iman lah sebab bila tengok orang minum ais tu memang sangat terliur. Tapi demi kejayaan kita yang kita cuba hold dulu. Nanti lepas bertanding baru boleh minum macam tu. wah. Farah suka sangat ais sebenarnya. Boleh lah sikit-sikit. Cumanya okey je sebenarnya. Wow. Apa makanan favorit Farha ni? Nak tahu juga ni. Mungkin kat sini kan. Apa seorang makanan favorit seorang apa namanya juara tilawah ni? Suka makan cekodok ke? Okay, makanan favourite sebenarnya makanan favourite Farha of course lah masakan ibu, masakan mak. Sebab tak adalah benda yang boleh ditandingi kan, masakan mak ni. Betul. Jadi masakan mak, lepas tu je lah Farha sebenarnya tak ada pun macam demand makanan sebab Farha makan je semua. Makan je semua kan. Bagus lah Farha. Senang nak jaga kan kata mak kan. Okay. Farha kan umur muda kan. 21 tahun kan. Apa sebenarnya Farha punya misi sebenarnya? Muda-muda ni dah boleh membawa apa namanya nama agama Islam kan dengan berat kan, tanya yang besar. Dan tanya seorang Farha yang umur 21 tahun masih muda ni kan, Farha cakap tadi Farha banyak program-program keagamaan kan yang Farha buat kan. Farha pun juga masih still untuk belajar mengaji kan, tilawah semua. Apa sebenarnya misi Farha? Okay, misi misi Farha biasa je. Cumanya apa yang Farha boleh kongsi adalah Farha mengimpikan supaya diri Farha sendiri dapat menjadi orang yang lebih baik lagi pada masa akan datang, dapat improve diri dan Farha dapat menubuhkan, insyaAllah dapat menubuhkan satu pusat Al-Quran ke untuk anak-anak muda dan untuk orang-orang di luar sana, tak kira orang Malaysia dan orang luar negara. Jadi Farha memang impikanlah supaya Farha dapat travel juga ke luar negara untuk menyebarkan ilmu Al-Quran ni, insyaAllah. Wow, luar biasa kan. Kecil-kecil dah ada impian yang besar untuk agama kan. Okey Farha, Farha ada tak Farha? Macam Farha punya cita-cita untuk kedepannya. Farha nak jadi apa sebenarnya? Nak jadi apa Yes. Dia pernah baca Farha nak jadi pensyarah. Adakah benda tu masih ke atau pada tukar? Impian tu. Ada juga, okey sebenarnya Farha mengimpikan untuk jadi pensyarah dalam bidang Al-Quran ke, insyaAllah lah. Dan Farha ingin menjadi seorang yang berjaya, tak kira apa pun ilmu, bukanlah kita nak Al-Quran sahaja, malah banyak lagi ilmu-ilmu yang lain dan berjaya insyaAllah dari segi bisnes ke, mana tahu kan. InsyaAllah boleh, sangat boleh kan. Kalau kita Tak kena belajar mengejar. ni. Boleh. Nanti datang rumah lepas PKP gitu ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Farha tinggal mana sekarang ni Farha? Saya dekat Selangor? Sepang, dekat bahagian Sungai Pelik. Oh, faham. Baik Farha. So kan, macam Farha dah share tadi kan, Farha melalukan kejaya Farha sebagai seorang juara tilawah kan daripada umur 19 tahun. Dari kecil dah dikenalkan, didedahkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran oleh kedua orang tua Farha dan juga family Farha hinggalah hari ini Farha menjadi seorang Farha umur 21 tahun yang sangat matang kita tengok kan. Kalau kita mengenai pasal Farha secara peribadi lah ya, saya peribadi. Farha tak macam impian atau set target. Okay, macam family Farha dia semua dah berkahwin. So Farha dah terfikir lah macam okay, bila lah Farha akan menyelesaikan masa bujang Farha macam tu? Dah terfikir ke belum? Biasa kalau matangnya dah terfikir, tapi Farha dia macam mana? Soalan panas ni. Panas. Okay. Jadi okay, sebenarnya untuk dari segi itu Farha adalah terfikir juga, tapi buat masa sekarang ni memang Farha fokus 100% pada pun kata pembelajaran, sebab masih muda lagi. Farha rasa umur 21 ni sangat muda, untuk kahwin tu belum lagi lah. Farha, Tia kahwin umur 21 tahun Farha. Muda sangat memang. Bayi dah kahwin lagi. Ya, banyak kahwin dah aduh kan. Tak tahu lah kenapa. Jodoh dah sampai kan. Tak tahulah jodoh Farha bila. Doakan yang terbaik, moga dapat ni lah yang terbaik kan. Jadi sebab masa sekarang memang belajar dululah. Tapi Farha kalau misalkan jodoh Farha dah sampai, Farha okey je ke Farha nanti duduk lagi 5 tahun ke? Kalau jodoh dah sampai, contohnya lah.
Hmm, tak tahulah. Masih belum bersedia lagi lah. Tak tahulah. Dah, ini baru nampak Farah memang umur 21 tahun. Ah, Okey lah, sangat-sangat comel. Okey Farah, macam Farah sekarang kan dah dengan dah dapat banyak kejayaan dan juga dah menang beberapa tilawah kan, perlombaan kan. Dan juga Farah adalah seorang anak bungsu, dah sekarang dengan ibu. Macam mana perasaan seorang sekeliling Farah dan juga family Farah dengan Farah yang sekarang? Apa mereka rasa? Kan adiknya, oh adik saya dah besar, dia jadi seorang juara kan. Macam kita tahu juga pada saat 2019 tu kakak Farah pun menang juara 2 kan. betul. Masa peringkat kebangsaan kakak Farah Hmm. sebab kita orang adik-beradik kira macam berlawan antara satu sama lain. Kan kenapa power sangat tu, adik-beradik satu dua. Jadi sebenarnya kisahnya macam ni, walaupun kan memang Farha berasal daripada Selangor. Kakak Farha pun Hmm. Selangor. Jadi patutnya dua-dua Selangor lah kan. Tapi Hmm. disebabkan Farha ni belajar dekat Negeri Sembilan, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Jadi Farha wakil daripada Negeri Sembilan lah. Jadi dari situ dah bertembung dan Farha tak Betul. sangka tak sangka sebab peringkat negeri dapat rezeki Johan dan sama-sama jumpa pada peringkat kebangsaan. Dan masa tu sebenarnya ada orang tanya macam apa perasaan dapat berlawan dengan kakak sendiri kan. Jadi Hmm. perasaan tu memang Farha biasa je sebab masing-masing punya rezeki kan. Dan kita orang pun berlatih bersama-sama masa dekat rumah sebab satu rumah. Jadi memang berlatih sama-sama, tak adalah macam nak gaduh-gaduh ke macam ni tak boleh menang apa semua, tak ada. Masing-masing semua ada cara masing-masing dan masing-masing support antara satu sama lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kerana semua pun dengan guru yang sama kan, ibu dan ayah yang ajar kan. Itulah semua satu dua kan. Walah. Kan best sebenarnya kan kalau semua keluarga support dan juga semua keluarga pun saling mengajar kan, saling belajar kan. Farah rindu tak Farah PKP ni kan tak boleh jumpa? Apa dia? Farah rindu tak dengan family kakak kan? Apa namanya kakak-kakak Farah semua untuk berjumpa? Of course rindu sebab memang kalau kat group kita orang sangat riuh. Jadi sangat rindulah rasa kalau ada gambar-gambar bersama-sama tu rasa macam bilalah dapat berjumpa ni sebab anak buah Farha ada 12 orang. Kan? Ya Allah, bestnya. Dan aunty dia yang tak kahwin Farha je, pasti Farha dah jadi macam dia punya kawan main. Betul. Kan? Dan paling besar anak buah Farha umur form 6 dalam berapa tahun? 17 tahun, 18. Jadi Oh ya, memang sangat dekat lah. sangat dekat. Wah, seronoknya kan. Biasa kalau misalkan Farha jumpa kumpul macam tu, apa yang you guys biasa buat? Adakah aktiviti mengaji sama-sama ke atau macam mana? Kadang-kadang buat juga sebab anak buah Farha ni ada juga yang yelah ada orang kata adik-beradik Farha semua dah boleh bertilawah. Cumanya bila turun ke anak buah ni susah sikit sebab masing-masing degil juga. Faham Jadi lah. kadang-kadang Farha buat aktiviti dengan anak buah, siapa baca Quran dulu dia menang. Dia boleh ni lah. Farha letakkan satu syarat lah juga untuk anak-anak buah ni rasa minat untuk belajar Al-Quran. Dan Alhamdulillah masing-masing okey je. Wah, bagus, bagus, bagus. So, cara yang terbaik lah macam tu. Okey, Farha. Macam sekarang kan Farha adalah seorang public figure yang orang kenal. Dekat social media pun dah ramai dah follow Farha. Apa yang Farha boleh kongsi kat sini dengan penggunaan social media yang betul? Macam mana cara Farha untuk, contoh, ada orang yang share konten-konten anak muda kan, just dia punya lifestyle dia kan, atau masa dia dekat rumah ke apa. Tapi macam Farha sendiri, apa Farha maknai kan dengan platform yang Farha ada ni kan, and apa konten yang Farha nak cuba kongsikan kepada rakyat luar sana dari segi Farha sendiri? Okay, ini kalau dari segi media sosial ni, okay, macam Farha sebelum ni ingat tak masa PKP first dulu tu Farha ada buat satu macam live. Mula-mula ingat kan live biasa je macam nak buat sesaja kan. Tapi Alhamdulillah Farha tengok ramai sebenarnya yang nak belajar Taranum ni, nak belajar Al-Quran. Dan ramai Betul, sangat betul. yang
bukannya dalam Malaysia je tapi ada juga daripada luar negara, daripada Iraq, daripada banyak Indonesia, daripada Singapura, Brunei, dan masing-masing minat nak belajar Taranum dan Al-Quran ni. Jadi Farha ambil inisiatif untuk mengajar ataupun berkongsi dekat media sosial tentang bacaan Al-Quran, tentang Taranum, supaya masing-masing dapat pendedahan. Sebab kadang-kadang sebelum ni tak ada pun orang tak tahu Taranum tu apa. Jadi Betul. dari itu Farha kongsilah. So apa yang Farah aktiviti Farah buat? Farah buat live macam tu dekat sosial media Farah. Cara mengajar macam tu. Farha mengajar, kadang-kadang Farha akan invite lah siapa-siapa, macam live ni kan Farha akan invite dan Farha alu-alukan supaya dia baca Al-Quran, dan Farha akan tegur dia dari segi tajwid dan sama-sama kongsi lah macam tu. Mengajar-mengajar bersama. Santai gitu. Wow, nanti kita boleh cubalah kan. Dia pun nak belajar juga daripada Farha kan. Karena kita beza tau kalau kita mengaji sendiri dengan mengaji dengan guru kan. And boleh bertilawah sekali kan. And pasti bukannya orang tahu ni suka hati je dia nak berlagu. Pasti ada dia punya tajwidnya, 2 harokat, 6 harokat kan. Masya Allah, betul-betul. Jadi sebenarnya Al-Quran ni kan dia kena ada guru. Dan kadang ada orang tanya, boleh ke belajar Al-Quran dekat YouTube je, dekat screennya dekat guna pen je kan. Jadi jawapannya sebenarnya boleh. Cumanya tak ada dua hala lah. Maksudnya tak ada orang nak betulkan kita, tak ada orang yang nak tegur kita. Sebab benda tu sangat-sangat penting. Bila kita rasa, kadang-kadang kita sendiri rasa benda tu betul, tapi sebenarnya ada yang perlu diperbetulkan lah, yang perlu diperbetulkan macam tu. Boleh. So ada yang request Farah ni kata, suami Tia bolehlah ajak Tia mengaji ni sekarang buat demo. Boleh. Boleh, okay, boleh. Tia pun nak belajar juga kan dengan Farha sebenarnya. Oh, ini secara live ya, okay. Dia dia bukanlah yang pandai sangat baca Quran tapi masih belajar kan. And kita kalau kita belajar dengan orang yang memang pakar. Kan tak kisah dia umur muda ke tu daripada kita ke, tapi kalau kita tahu beliau adalah orang yang pakar, so kita tak apa belajar kan. Ya, betul. So Farha, boleh kan. Farha nak ajar, Kak Farha try Taranum Kurdi. Dia pun tak faham lah. Taranum ada beberapa macam ke? Apa perbezaan Taranum dengan tilawah? Okey, tilawah tu pembaca Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran. Kalau Taranum ni lagu dalam Al-Quran. Taranum faham. Dia ada banyak jenis sebenarnya. Kalau Farah nak kongsi 7 jenis Taranum. Jadi adalah nama-nama dia Bayati, Jas, Nahwan, Ras. Jadi macam-macam jenis Taranum, dan Taranum tu ada ciri-ciri yang tersendiri. Contohnya macam Taranum Soba kan, Soba. Dia Taranum ni lagu dia macam seolah-olah alunan yang sangat sedih. Sedih tu. Jadi macam mana Farha? Macam mana? Ajar sikit. Okay, jadi Farah bagi contoh, dan sebenarnya Taranum yang contoh, kalau Taranum Soba dia kan alunan dia sedih. Jadi kita boleh masukkan dalam cerita-cerita yang sedih, macam cerita-cerita tentang azab ke, cerita-cerita tentang kesedihan, macam tu. Okay, tapi dilagukan cara mengajinya? Ya, dilagukan. Jadi di situ bolehlah kita rasa zuk kan. Kadang-kadang kita baca Al-Quran kosong je kan. Jadi betul. Kita baca Taranum ni dia ada rasa lebih, orang kata feeling tu lebih adalah macam tu. Maksudnya baca Quran tu kita masukkan feel yang sedih? Ya, betul. Okay, sekarang boleh bagi contoh tak? Okay, contoh Contoh satu, ayat apa? Ayat apa? Farah ambil ayat yang sedia ada lah kan yang depan ni. Surah Al-Masad contohnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Itu alunan sedih lah. Kan kalau orang sedih dia merayu. Jadi ayat pertama, Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma
كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Allah, subhanallah Farha. Rasa tak nak stop. Kalau sangat-sangat merdu, ya Allah, dia macam sampai sangat. Tak tahu, dia rasa macam tu. Rasa macam, patutlah Farha menang. Tak adalah. Kan? So Farha itu ada kisah sedih. So, itu ada namanya, apa nama? Sobah. Sobah. Yes. S-O-B-A. Sobah. Oh, sobah. Okay, kalau kalau another one yang membezakan tilawah apa, itu kan sedih. Yang lain macam contoh Taranum Ros. Ini antara lagu dia lah. Taranum Ros ni dia ciri-ciri dia adalah tegas. tegas. Macam tegas lah, macam dia lebih kepada dia agresif dan aktif. Macam contoh Farah bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan macam garang sikit, dia tegas lah macam tu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah Farha. Farha dulu sedap lah Farha. Sedap, dia macam tak tahu nak pilih yang mana. Semua sedap, merdu kan. Siapa yang rasa macam tu? Subhanallah kan. Wah Farha, dia rasa macam nak dengar lagi sebenarnya. Boleh tengok dekat YouTube ke? Farha ada mengaji kat situ? Ada banyak Farah kongsikan. Memang Farah ada YouTube sendiri, YouTube channel Farah Firuzah, dan ada juga banyak video yang Farah kongsi kat situ. Oh, okay. So siapa-siapa yang nak dengar Alam Farha, Tia pun rasa macam nak rindu nak dengar lagi. Tapi tak boleh nak suruh Farha mengaji satu juz dekat live ni. Nanti Farha tak tidur. So Farha boleh, kalau nak tengok, kita akan pergi kepada YouTube channel Farha. Ya, betul-betul. InsyaAllah kalau ada rezeki kita live lagi kan kita untuk mengaji sama ke, insyaAllah. Boleh Farha, soon kan kita PM dan Tia pun nak belajar. Tapi Farha, macam Tia kan tak pernah macam nak mengaji yang mengalun. Kita ngaji dasar je, boleh ke belajar? Mungkin dekat sini kan nak jadi macam Farha juga perlu. Boleh ke belajar? Maksudnya boleh ke boleh jadi macam tu? Boleh, sangat-sangat. Sebenarnya apa yang Farha nak kongsikan kat sini, kadang-kadang ada orang tanya, boleh ke saya nak belajar taranum sebab suara saya tak sedap. Ada yang cakap, Farha. ada yang cakap boleh ke nak belajar sebab saya tak pandai. Jadi apa yang Farah nak bagi tahu kat sini, sebenarnya setiap orang, sebenarnya siapa je boleh belajar taranum ni. Tak kira lah siapa pun kita boleh belajar taranum sebab suara kita ni sebenarnya ada potensi dan sebenarnya boleh dilatih. Sebab Farah dulu pun orang kata orang-orang yang hebat dalam bidang Al-Quran, dalam bidang taranum ni sebenarnya dia memang bermula daripada A juga. So masing-masing bermula daripada zero. Semua bermula dari zero. Jadi dulu pun macam Qori dan Qori'ah pun masing-masing tak pandai juga. Suara pun ke laut juga kadang-kadang kan. Jadi dia memerlukan satu proses dan memerlukan satu kesabaran lah kalau nak belajar ni. InsyaAllah kalau Allah izinkan, insyaAllah.
Berapa lama Farha? Contoh lah kalau dia nak belajar, agak berapa lama? Sampai berapa lama? Berbulan ke bertahun ke agak-agak? Ni suami Okay. Tuan Ashraf jangan komen ya, Bia. Berapa lama agak-agak kalau lah dia nak belajar macam tu? Tu, Masya Allah. Okay, jadi sebenarnya kalau nak kata kelamaan tu sebenarnya dia bergantung kepada setiap orang, sebab ada orang yang betul-betul kalau rajin betul-betul, dia betul-betul minat dan dia cuba setiap hari, dia boleh jadi sekejap. Contoh macam beberapa minggu ke boleh jadi kan, sebab dia rajin. Wow. Jadi, tapi kalau ada orang yang macam dia kata sikit-sikit dulu, jadi lamalah benda tu, proses tu lama. Jadi mungkin kalau nak betul-betul pandai tu dalam setahun, 2 tahun pun boleh jadi juga. Tahun 2 tahun, okey. Farha tak Dalam kalau macam bulan pun boleh. Oh, boleh 6 bulan. Okey, kita insya-Allah lah cuba. Farha tu Farha macam program-program kan ada dekat sini nak belajar. Diajar oleh Farha. Maybe Farha ada satu program ke atau mungkin mereka nak tanya lebih lanjut. Kan Farha tak satu program macam Farha mengajar mereka online ke atau apa? Untuk masa sekarang. Untuk mengajar, sebenarnya ramai juga yang tanya, tapi apa yang Farha boleh cakap kat sini, sebenarnya Farha memang tak ada buat kelas personal ataupun kelas mengaji lagi. Doakanlah moga ada rezeki dan Farha boleh sampaikan apa yang Farha boleh sampaikan. Cumanya buat sekarang ni memang Farha kadang-kadang kalau ada masa Farha akan live lah dekat Facebook pun kadang-kadang ada, dekat Instagram, macam tu lah, live lah selalunya. Oh, so sekarang ni kalau you guys nak tahu-tahu Farha macam mengaji, you guys kena follow lah Farha punya Instagram kan. Cara live masuk cepat-cepat kan. Kalau Farha nak ajar mengaji lah tu kan. InsyaAllah nanti dengan tiap pula Farha, semoga Farha sudi pun ajar tiap pula nanti mengaji dengan tilawah. Kan, InsyaAllah kan. And Farha tu ucapkan terima kasih banyak dan sebelum kita nak akhiri, kita sebenarnya tak nak mengakhiri sesi ni kan. Tapi kerana kita dah dicemburi oleh masa, so Farha boleh tak share last tips kepada semua orang yang dekat sini, maybe mereka ada kecintaan dengan Al-Quran, macam mana mereka boleh nak mulakan kan, macam mana mungkin Farha nak share tentang apa orang muda ni yang patut dia lakukan di masa muda dia. Silahkan Farha. InsyaAllah, okay. Rasa sekejap je kan kita punya live ni. Ya, dia nak tanya lagi. Dia siapa lah? Dia tanya dulu sebelum Farha nak tutup. Para peminat penyanyi Kulthum. Oh, Umi Kalsum. Ya, dekat luar negara. Betul. Farha memang sangat minat lagu-lagu Arab, macam tu. Oh, okay. So Farha, Farha kan dah boleh mengaji. So sebenarnya Farha suara bagus. So Farha bolehlah menyanyi. Kalau Farha menyanyi pastilah bagus, betul tak? Alhamdulillah. Cuma memang Farha dari dulu sebenarnya Farha minat lagu Arab. Dan salah satu lagu-lagu Arab adalah lagu daripada Umi Kalsum, penyanyi yang memang popular dekat Arab. Dan memang ada manfaat juga bila kita minat lagu Arab ni, sebab alunan lagu Arab ni kita boleh ambil dan kita boleh belajar daripada sebutan huruf-huruf ataupun sebutan Arab tu. Bila kita selalu dengar lagu Arab ataupun tilawah Al-Quran, kita akan jadi, pronounce kita akan jadi lebih baik lah. Contoh lagu Arab tu kan, kita akan cuba praktikkan macam lagu Arab tu. Oh, apa lagu Arab yang Farha biasa nyanyi? Macam-macam, banyak sangat sebenarnya. Yang favorite lah, favorite. Favorite? Yang banyak sampai tak terfikir. Lagu selawat pun boleh juga macam. Boleh selawat. Macam mana? Selawat kan. Farha pun lupa. Kalau Tia tahu kalau dia kecil, Tia kalau keluarga Tia dulu kalau dekat Palembang, keluarga Tia macam kasidah. Kasidah kan. So Tia juga main kasidah dulu kecil kan. Bukan kecil lah, umur 12 tahun, 15 tahun macam tu. Tapi bukanlah penyanyi, Tia pemain kasidah je lah. So biasa lagu Habibi ya Nurul Ain, lepas tu Magadir. Wah, itu Farha juga tu. Banyak, cuba ambil sikit-sikit Habibi ke atau Magadir. Sikit lah, Magadir tu sikit je tahu. Okay, sikit Magadir ya qalbi ala. Okay, lagi sekali. Satu tiap. مقادير يا قلبي على مقادير يا قلبي على مقادير. Tapi tak tahu ingat lah, tak ingat lirik dia. Ya, dia tahu lagu Miss Colby Ana Magadir.
Ah, Betul ya hayati. la 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 Betul. Magadir. Ya, gitulah. Anda Magadir, Magadir. Ah, gitu. Yeay! Seronok sangat kan. Dia macam ada juga lagu itu suka Farah tahu tak Gambus? Tahu, memang Farah minat Oh. gambus. Wih, dia juga minat Gambus. Di Palembang tu Sampai Farah memang biasa Gambus. Farah minat gambus sampai ada gambus. Kejap ya Farah. Wow. Ambil kau. Oh, Farah dia peminat Tapi Gambus. tapi masalah dia dalam beg. Dia kata dia punya mainan mainan Masalah terbang ya? sebenarnya Farah beli tapi Farah tak pandai main. Itu masalah. Alah, cuba tengok-tengok. Wow, dia sangat minat Gambus. Farah tak lagu Nawarti Ayami? Nawarti Ayami. Itu tak tahu Ada dia pula. lagu Gambus. Tengok Farah alat musiknya. Wow, Farah mainlah sikit. Tak pandai macam ni je. Subhanallah Farah. Tapi Farah biasa. Maksudnya dekat Malaysia ada Gambus Farah? Ya macam ni kisahnya Farah beli daripada kawan Farah, dia belajar dekat Mesir. Jadi Farah order lah daripada dia, dibelikan macam tu. Oh, tapi kalau Farah tahu, dia tak tahu juga kalau di Palembang kita biasa ada Gambus, nyanyi lagu Gambus kan, ada dari Arab. Di Malaysia ada tak? Itulah dekat Malaysia ni macam Farah nak belajar gambus pun macam kurang kan. Dekat Malaysia Tak tahu. kurang sikit. Macam tu. Oh, patutlah dia tak pernah tengok kan. Tak apalah. Mm-mm. Okey Farah, nanti insyaAllah kita doakan semoga Farah juga ada Gambus wanita kan. Macam best sangat kan. Betul. Bes- Boleh kan? main kat Tia lepas ni. Ya, dia main gendang. Gendang boleh. Yang lain Ya. tak boleh. Farah nyanyi ya. Ya boleh. Best ya. Oh, Kita nostalgia. ya. Okey Farah, kan semakin seronok sebenarnya kan malam-malam ni kan, tak nak tidur. Tapi tak apa, nanti kita lanjut lagi dengan Farah. Kita buat live lagi nanti selepas ni pula ya. Bukan dia bersama Tia je. Live santai-santai dekat Farah nanti kita buat kan. So Farah, boleh lanjutkan apa pesan-pesan Farah kepada semua yang menonton pada malam ini? Okey, Masya Allah. Jadi pesan Farah yang terakhir, jadi Farah nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Kak Tia dan semua tim-tim daripada Kak Tia sendiri. Semoga segala apa yang usaha Kak Tia buat ni dapat manfaat. Amin Dan Allah. ramai sebenarnya yang dapat manfaat daripada Kak Tia sebab Kak Tia pun membantu orang di luar sana untuk mendapat pendapatan kan. Dan Alhamdulillah. semoga semuanya diberkati dan dirahmati. Jadi akhir kata sebenarnya apa yang Farah nak kongsikan, kita sebagai sebab dalam live ni ada juga anak muda, ada juga yang berumur. Jadi Farah nak bagi tahu kita sentiasalah belajar Al-Quran. Tak kira siapa pun kita, tak kira kita rasa dah tak sempat ke. Sebenarnya bagi Farah untuk belajar Al-Quran ni tak ada istilah tak sempat. Sebab apa yang Farah rasa bila tak sempat tu, bila kita berada dalam liang lahat tu memang dah tak sempat lah. Jadi ya sekarang ni ada masa, ada peluang, kita ambil, kita grab dan kita belajar. Kita cari guru, semoga kita dapat sentiasa bersahabat dengan Al-Quran. Sebab bila kita bersahabat dengan Al-Quran dekat dunia ni, insya-Allah kita akan bersahabat juga dekat Al-Quran di alam akhirat nanti. Dan Al-Quran sendiri akan memancarkan cahaya pada kita pada hari akhirat nanti. Sebab Al-Quran saja yang dapat membantu kita di alam kubur nanti. Jadi ambil peluang ni, kita belajar sama-sama, kita insya-Allah kita cuba perbaiki diri kita. Itu je lah. Wow, subhanallah. Terima kasih banyak Farah atas kata-kata, tips-tips kepada semua orang dan juga terima kasih atas doanya Farah untuk Tia. Dan Tia pun doakan semoga karir Farah kan, perjuangan Farah untuk nak sebarkan lagi agama Islam, Al-Quran hari ini hingga nanti bila-bila dipermudah. Okay, and kita doakan juga semoga apapun urusan Farah daripada segi keluarga, karir kan, usaha, kerjaya, jodoh pun dipermudah oleh Allah. InsyaAllah. Amin. 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 Kita salam untuk keluarga Farah juga, untuk ibu. Nanti insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Semoga silaturahim tetap berkekalan juga. Nanti kita next Farah ada hutang untuk ajar Tia ya. Boleh insyaAllah. Alright. So terima kasih Farah. Okay, thank you so much kepada semua. Kita thank you kepada Farah semua. Ya, Terima kasih Farah. Okay, terima kasih Kak Tia. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye. Wow, sangat-sangat luar biasa. Macam nak? Perkongsian daripada Farah. Macam nak? Tak payah. Tak Dia payah. suruh kat sini.
Kenapa kalau Fahana off, Fahana boleh lekat butang X tu, lepas tu N. Okay, okay. Macam tu. Bye. Comel lah Farah. Bye Farah. Assalamualaikum. Okey, subhanallah, perkongsian daripada seorang Farha yang bersama dengan kita. Subhanallah. Masya Allah. So, pertanyaan kepada anda semua, bagi anda yang tengah mendengar tadi. Okey, soalan kepada anda. Umur berapakah Farha memenangi juara tilawah seantarabangsa? Okey, umur berapakah Farha masa tu? Adakah umur 15 tahun, 19 tahun atau 20 tahun? So, anda boleh jawab pertanyaan anda dengan isi jawapan dan nombor telefon anda. Contoh, 20 tahun. Okey, nombor telefon and apa nama prepaid tu. Contoh 08 bla 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 Maxis. Macam tu. Jawapan, nombor phone and prepaid apa. Okey? And dia akan pilih 10 orang pemenang. 10 pemenang ni akan mendapatkan top up RM10. Dia akan bagi 10 orang pemenang. So, anda boleh menjawab soalan di Telegram channel Tia Arifin. Alright. So, semua sangat luar biasa sekali dengan perkongsian seorang Farha umur 21 tahun yang memiliki pemikiran yang sangat matang, luar biasa. Ya Allah, rasanya macam Tia tak boleh nak tidur kerana Tia masih menghantui suara merdu Farha tadi. Okay. Siapa yang rasa sama macam tu? Kan? Sebenarnya sangat luar biasa kan kalau seorang anak muda yang ramai anak muda dekat sini, dekat Malaysia, Singapura yang menonton Indonesia, kalau dia boleh mengisi masa-masa muda dia dengan sesuatu yang bermanfaat, iaitu mencintai Al-Quran dengan lebih banyak, insya-Allah kita pun akan lebih fokus untuk ke hal-hal yang positif. Kan dunia akan lebih mudah, lebih tenang, diri kita pun lebih tenang, dan jika kita mengejar akhirat, insya-Allah dunia kita akan dapat. Kan? So, pada semua yang tengah menonton di bersama Tia harap dengan perkongsian daripada Farha dan kita pada hari ini, dan kalian boleh mendapatkan sedikit banyak manfaat. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada anda yang sudah menonton, sudah support kan. Wah, okey, kepada anda jangan jawab di komen, tapi jawab di Telegram channel Tia Arifin. Anda ke Telegram channel Tia Arifin dan jawab di situ ya. Karena di sini dah tak boleh. Di sini Tia tak kira dah. Kerana Tia tak boleh nak monitor. Tapi anda boleh pergi ke Telegram channel Tia Arifin and jawab di sana. Nanti Tia akan pilih, nanti akan announce di esok punya episod. Alright semua? So, terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Pastinya esok akan kehadirkan seorang wanita yang akan juga bercerita tentang pengalaman hidupnya. Okay? Nak tahu siapa dia? Jangan risau, anda boleh tahu lebih lanjut mengenai bersama Tia di Telegram channel Tia Arifin. Dan saksikan juga talk show bersama Tia di keesokan harinya di jam yang sama. Dan juga terima kasih kepada anda telah menonton bersama Tia Talk Show Kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara Satu Nikmat. So bagi anda nak tahu lebih lanjut tentang Mutiara, anda boleh layari www.mutiara.com. Saya Tia Arifin undur diri dulu. Bye bye. Assalamualaikum.